Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat pagi. 3 pagi. Alright. Pagi buta ni saya nak share sedikit video. Kebetulan petang tadi barang yang ditunggu dah sampai. Saya nak bercerita mengenai desktop. Desktop saya yang rosak, kena hack, dan hackers tu dah rosakkan saya punya BIOS. Jadi kebetulan barang yang di order dah sampai. Jadi pagi ni saya nak baiki saya punya desktop. Barang yang saya tunggu tu sampai petang tadi adalah benda alah ni, iaitu programmer, IC programmer. Ni adalah kali ketiga saya beli. Tu yang makan masa 3 minggu lebih kot. First beli tak ingat bila dah lama. Okay, yang second beli semasa kena hack, BIOS dah rosak. Jadi saya cari benda ni dah lama, tak tahu simpan mana. So saya beli yang barulah. Sampai-sampai rosak. Okay, komplain kat Shopee. Jadi yang ni saya beli kali kedua dan beli banyak biji terus. Kod rosak juga, at least adalah standby 2-3 biji. Tapi rezeki hari ni semua yang sampai semua dalam keadaan baik. Jadi ini adalah programmer, untuk IC programmer. Dan yang kedua adalah ini. Ini adalah IC chips. Okay, 8 kaki 2500 series. Okay, ini dah sampai, jadi bolehlah saya nak baiki. Apa yang jadi dekat BIOS desktop saya ni dipanggil sebagai bad BIOS checksum. Okay, bad BIOS checksum ni salah satu kerosakan BIOS lah. Sebenarnya BIOS tu dah mula hilang data lah, hilang info, jadi dia dah tak berfungsi dengan betul. Okay. BIOS ni dia ada 3 cara dia rosak. Okay, 3 cara dia rosak. Salah satunya bila kita on desktop atau on laptop, memang akan keluar satu warning. Okay, dia akan bagi tahu bad BIOS checksum. Jadi kita tahu, okay, BIOS rosak, something wrong dengan BIOS. Okay, yang kedua, yang ni biasanya orang salahkan motherboard. Sebenarnya dia rosak BIOS juga. Salah satu simptom rosak BIOS kita panggil dia sebagai boot loop. Tapi sebenarnya bukan boot, sebab dia tak sampai boot. Dia no post loop kita panggil no post, sebab kita on switch, komputer akan hidup dalam 3-4 saat and then dia mati. Lepas tu dia hidup balik, dia mati. Dia hidup balik, dia mati. Dia tak sempat nak post. Maksudnya tak sempat masuk BIOS. Jadi kita tak boleh nak, kita tunggu je lah. Monitor blank, kosong, dia hidup, dia mati. Dia hidup, dia mati. Dia restart sendiri. Dia panggil loop. Dia satu loop. Dia hidup dalam 3-4 saat macam tu, dan dia mati. Dan dia hidup balik. Dia orang panggil boot loop. Tapi tak sempat masuk boot, jadi nak panggil apa? No post loop, lebih kurang. Okey, dan yang ketiga adalah blank. On komputer blank, monitor blank, kipas semua hidup, semua hard disk berfungsi, semua lampu berkelip-kelip semua, tapi dia blank, tak ada post. Maksudnya tak ada bunyi beep, tak ada. On laptop ataupun desktop, dia kosong, kita boleh dengar kipas hidup. Kalau casing yang terbuka, kita boleh tengok kipas hidup, tapi dia tak ada beep, dia tak ada post. Itu pun salah satu simptom kerosakan BIOS. Okey, BIOS rosak ni sebenarnya benda kecil. Dia adalah satu benda kecil. Nak repair dia senang sebab dia ada BIOS recovery. Dia memang datang package. Kalau korang beli komputer yang dah siap, dia pun akan bagi BIOS recovery. Kalau korang custom made, masa korang beli motherboard, dia ada bagi BIOS recovery. Duduk kat mana? Duduk dalam CD. Contoh macam saya pakai, saya custom pakai motherboard Asus 5PK Pro. Jadi dalam CD dia ada BIOS recovery. Tak payah risau, ada. Tapi biasalah, benda dah 10 tahun,
CD pun tak bercampak mana dah. Okey, jadi nak recovery melalui CD dah tak ada. Tak apa, tak payah risau. Okey, cara yang kedua adalah dengan download. Pergi ke website Asus, okey, masuk model motherboard, and then kita download BIOS, turun. Okey, download BIOS dan kita copy pergi ke floppy disk, disket. Ada yang kenal tak disket? Ke ada yang tak kenal disket? Benda purba ni memang sangat-sangat purba. Okey. Disket, copy masuk disket dan kita boleh recover balik. Kata hidung. Boleh recover balik BIOS. Okey. Yang ketiga, kaedah ketiga, kalau CD hilang entah mana, desktop pun dah tak pakai dah floppy disk ni ataupun disket ni dah tak pakai, kaedah yang ketiga adalah menggunakan USB. Pen drive, thumb drive ni kan. Tapi untuk recover BIOS, okey, ingat satu-satu. USB dia tak boleh saiz yang terlalu besar. Ini kena cari kurik-kurik balik USB yang lama yang saiz bawah daripada 1 GB lagi bagus. Kalau baca pada spek dia kata bawah daripada 4 GB. Tapi yalah, semua saiz semua 32 GB kan. Kalau saiz besar dia tak boleh bekerjasama, dia tak boleh detect. Jadi kebetulan saya jumpa yang 1 GB. Hadiah perkahwinan siapa ni? Iman Razak. Dia bagi thumb drive 1 GB. Jadi boleh gunakan dia. Download BIOS daripada website. Okey, kemudian copy masuk kepada pen drive. Ingat, pen drive ni kena kosong. Janganlah pula dalam ni ada macam-macam benda lain. Pastikan dia kosong. Format dulu. Lepas tu baru masukkan BIOS file ke dalam dia. Okey, senang saja kerja nak recovery BIOS ni. Sangat senang. Okey, ada 3 method. CD, disket tak ada, dan USB. Apa yang perlu buat? Simple sangat. Kalau CD, perlu on dululah. Perlu on, bagi komputer hidup, buka CD-ROM, masukkan CD, tutup CD-ROM, restart. Okey, bila kita restart, nanti dia akan recover sendiri. Dia akan check dalam CD, dalam floppy atau dalam USB ni ada tak BIOS. Dia akan cari. So dia akan recover, dia akan repair semua dan restart lagi sekali. Okey, komputer akan restart dan back to normal, boleh pakai balik. Sama juga dengan disket, cuma disket tak perlu on, kita cucuk masuk disket, baru kita start. Dia pun akan buat kerja yang sama. Sama juga dengan USB. Cucuk USB, on komputer, and then dia akan recover balik. Kerja dia sangat mudah. Tapi tak semudah itu. Ada juga case special case ni. Kalau guna CD dia tak nak recover, kalau guna floppy dia tak nak recover, kalau guna thumb drive USB dia juga tak nak recover. Okey, ni auto recover kita panggil. Jadi nak tak nak kita akan nak pergi kepada ini, dia panggil sebagai hard flash secara kasar, hard flash. Ini barang dia. Okey, dan biasanya kalau tak boleh auto recover melalui CD, melalui floppy atau USB, biasanya masalah tu adalah pada IC. Masalah pada IC. Okey, saya tunjuk contoh saya punya desktop. Saya switch on desktop. Sekejap ya, switch dia berada di sini pula. Okey. Okey, setelah ditunggu, sepatutnya dekat skrin akan bagi tahu back BIOS checksum. Tapi sekarang dia dah jadi blank. Okey. Dia dah jadi blank, tak ada tulis apa-apa, tak ada keluar apa-apa dekat skrin pun tak ada. Dekat mouse pun lampu mouse tak nyala, dekat keyboard pun lampu keyboard tak nyala. Ini yang saya kata blank. Salah satu kerosakan BIOS yang mana simptom dia blank.
Okay, sebelum buat video ni tadi saya test, dia memang ada keluar tulisan dekat sini. Dia akan beritahu bad BIOS checksum. Okay, jadi sekarang dia tunjuk simptom yang ketiga, iaitu total blank. Okay, jadi tak nampak apa, jadi tak gunalah kita tengok dekat skrin. Jadi kita tengok dekat saya punya desktop. Okay, jom. Jadi boleh nampak saya punya motherboard kat sini. Kita boleh tengok semua kipas berpusing, tapi monitor dia blank. Kalau tengok dekat bahagian bawah, tak nampak lah dekat sini. Okay, CMOS punya bateri tak nampak. Okay, sekejap. Saya kena ambil posisi yang clear sikit. Okay, dekat bahagian bawah sini ada CMOS punya bateri. Okay, ataupun kita panggil bateri macam bulat, bateri jam tu. Dekat sini ada jumper untuk clear CMOS, untuk clear BIOS. Dan tepi dia ada chips IC 8 kaki yang mana kita boleh cabut dia keluar. Okay, itu adalah IC untuk BIOS. Okay, itu adalah IC untuk BIOS. Jadi saya perlu cabut, dan sekarang komputer kena tutup dulu. Offkan komputer, cabut plug untuk mengelakkan sebarang kejadian yang tak diingini. Okay, di sini perlu tarik saja, tapi tarik secara tegak, jangan sengit. Tarik secara tegak. Okay, dah dikeluarkan. Inilah dia IC untuk save BIOS di dalam dia. Okay, IC BIOS. Sayangnya tadi saya tak boleh nak tunjuk yang mana arahan ataupun amaran warning dia yang beritahu bad BIOS checksum tu. Sebab kalau ada tu, saya boleh tunjukkan juga macam mana proses recovery menggunakan thumb drive auto recovery. Tapi tadi switch on desktop, dia dah menjadi blank, kosong. Sayang. Kalau tak, saya boleh tunjuk dia macam mana proses dia. Okay, saya cerita je lah. Okay, waktu kita on desktop, okay, kalau recover menggunakan CD on desktop, biar dulu apa jadi pun, kita buka CD-ROM, masukkan CD, tutup CD-ROM, tutup dulu, and then kita restart. Jadi bila dia restart, dia akan keluar balik amaran tadi, bad BIOS checksum, dan dia akan jadi auto recovery. So auto recovery, dia akan search file BIOS di dalam CD-ROM. Dia search tadi, kalau ada, dia akan recover. Okay, kalau tak guna CD-ROM, guna disket pun macam proses yang sama. Okay, kita cucuk dia disket dalam floppy drive. Lepas tu kita switch on. Mula-mula dia akan keluar bad BIOS checksum, dan kemudian dia akan scan. Mula-mula dia akan scan apa-apa pun, dia akan scan CD dululah. Kalau CD kosong tak ada dalam tu, baru dia scan floppy. Dalam floppy ada file BIOS, dia akan copy dan dia akan burn balik dalam BIOS chip. Begitu juga kalau guna USB. Okay, kalau kita cucuk, kita switch on, mula-mula sekali memang dia akan scan CD dulu. Apa-apa pun dia akan scan CD dulu. Lepas tu dia akan scan floppy. Last baru dia akan scan USB. Dia akan jumpa, kalau dia jumpa BIOS file, dia akan copy dan dia akan burn balik ataupun write balik pada IC BIOS. Ok, saya dah cuba keadaan tu menggunakan USB. Selepas scan CD, floppy dan USB, dia jumpa BIOS file dalam USB, dan proses recovery itu sepatutnya tak lama, tapi menjadi lama. Okay, proses recovery itu dalam seminit 2 je, tapi dia menjadi lama. Tunggu dalam 5 minit, 10 minit macam tu, tak recover juga. Tak jadi apa, diam kat situ je. Itu tandanya ada masalah dalam proses recovery. Ok,
Okay, masalah tu biasanya disebabkan oleh ni IC dia. IC dia dah rosak. Biasa terjadi IC ni akan menjadi read only ataupun dia ada write protections. Dia bukan kita onkan dia, tapi dia dah rosak, dia menyebabkan dia ada write protection sendiri. Okey, write protection ni lebih kurang macam kebetulan macam SD card SD card kita ada lock kat tepi sini, lock dengan buka. Okay, bila kita lock, kita tak boleh nak read. Kita boleh read, kita tak boleh nak write. Okay, jadi kita boleh kalau ada gambar, kita boleh tengok gambar tu, tapi kita tak boleh nak delete ke, kita tak boleh nak edit gambar. Okay, kalau kita lock. Sama juga dengan USB. USB ni dia tak ada switch untuk lock dengan unlock, tapi dia boleh lock, dia boleh unlock. Okay, maksudnya kita boleh jadikan USB ni sebagai read only ataupun write protections dengan menggunakan command CPROM. Okay, ni boleh buat jadi kalau ada file dalam ni, orang boleh baca, orang boleh tengok, tapi tak boleh edit dan tak boleh ubah, tak boleh delete. Kita lock. Tapi apa yang jadi dalam IC, tak. Bila dia jadi sendiri, kita tak boleh nak unlockkan dia sebab dia dah rosak sebenarnya. Dia dah rosak. Saya dah cuba untuk auto recovery menggunakan USB, memang tinggal kat situ lah, dia blank kat situ, tak bergerak kat situ. Jadi itu kenapa saya beli IC baru sebab saya memang akan write ataupun flash ataupun burn file BIOS pada IC baru. Ok, lagi satu, IC ni kita boleh flash ataupun kita boleh burn ataupun kita boleh write dia beberapa kali je. Okay, dia bukan macam thumb drive, boleh write, boleh delete, boleh write, boleh delete, boleh write, boleh delete, ikut suka berapa banyak. Tapi IC tak, dia ada hard dia, dia ada bilangan dia. Saya dalam 10 kali je kot, lepas tu dia rosak. Tapi sebab yang desktop saya rosak ni bukan sebab bilangan write and delete tu, tapi disebabkan oleh hackers. Tak tahu apa hackers sudah buat menyebabkan BIOS ni rosak. Ok, sekejap lagi saya akan tunjukkan proses-proses macam mana saya download file BIOS daripada manufacturing motherboard, iaitu Asus, dan burnkan dia pada IC baru menggunakan programming ni ataupun benda ni.